Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk sesi pembelajaran subjek sains bagi tahun 4. Okey, kita masih lagi di topik manusia dan hari ini kita akan masuk ke subtopik yang berikutnya, iaitu perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, perkumuhan ni bukan yang selalu awak buat, iaitu masukkan air dalam mulut, kumuh-kumuh-kumuh, buang. Bukan. Okey, ini adalah satu istilah sains yang awak kena belajar, iaitu proses di mana kita akan buang segala benda yang kita tak perlukan. Itu dinamakan perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, tak apa, kita tengok satu persatu untuk awak lebih faham. Okey, murid-murid, kita lihat dulu apa itu maksud perkumuhan. Okey, maksud perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan buangan dari badan manusia. Proses penyingkiran ni maksudnya proses kita membuang. Penyingkiran ni kita buang bahan buangan dari badan manusia. Okey, apakah bahan buangan dari badan manusia? Okey, maksudnya kita tak perlukan apa bahan buangan ni. Kita kena buang daripada badan kita. Okay, yang pertama ialah air kencing. Air kencing kita tak perlukan. Kita perlu buang daripada badan kita. Air peluh, wap air, tinja dan karbon dioksida. Okay, tinja ni maksudnya ialah najis. Okay, dalam istilah sains dipanggil tinja. Tapi kita seharian kita panggil dia najis. Okey, karbon dioksida ni pun kita buang. Ingat tak, sebelum ni kita dah belajar, kita menarik nafas, kita menyedut gas karbon dioksida. Apa yang kita buang? Iaitu gas karbon dioksida. Okey, ni adalah 5 contoh bahan buangan yang perlu kita buang daripada badan kita. Okey, Seterusnya, untuk kita buang bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh badan tu, kita akan menggunakan beberapa organ yang terdapat dalam badan kita. Okey, organ yang terlibat dalam proses perkumuhan ialah yang pertama peparu. Peparu ni kerjanya ialah untuk membebaskan gas karbon dioksida dan wap air. Tadi bahan-bahan yang kita tak perlukan kan. Okey, peparu ni tugas dia ialah buang atau bebaskan gas karbon dioksida dan juga wap air. Okey, kulit ni untuk merembeskan peluh. Okey, merembeskan ni maksudnya membuang peluh lah, tempat di mana peluh tu akan keluar. Peluh ni akan keluar melalui liang-liang ataupun lubang-lubang yang terdapat pada kulit kita. Okey, kemudian yang terakhir ialah ginjal. Okay, ginjal ni tugas dia ialah menyingkirkan air kencing. Itu tugas dia. Okey, jadi apa yang perlu awak ingat di sini ialah 3 organ ni ialah organ yang terlibat dalam proses perkumuhan. Okey, kita masuk ke subtopik yang terakhir bagi hari ini ialah penyahtinjaan. Okey, apa maksud penyahtinjaan ni? Okey, maksudnya ialah proses penyingkiran tinja. Okey, tadi saya dah bagi tahu tinja ni maksudnya najis. Okey. Makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan akan menjadi tinja. Okey, maksudnya apa yang kita makan ni akan diproses di dalam kita punya perut, usus. Okey, jadi segala zat-zat vitamin yang ada badan akan serap. Manakala hampasnya, iaitu makanan yang tidak tercerna, akan menjadi tinja, akan menjadi najis. Yang badan ambil ialah
zat-zat dan vitamin sahaja. Yang lain badan tak akan ambil dan dia akan dibuang menjadi tinja ataupun najis. Okey, yang kedua, proses penyah tinjaan adalah melalui dubur. Okey, yang tadi kita dah belajar organ yang terlibat dalam proses perkumuhan. Okey, yang ni ialah organ yang terlibat dalam proses penyah tinjaan. Okey, maksudnya di sini ialah najis ataupun tinja tadi akan keluar melalui dubur kita. Tahu kan dubur? Okey. Yang ketiga, proses penyah tinjaan perlu dilakukan untuk mengelakkan gangguan kesihatan. Okey, awak perlu buang najis tu. Perlu buang tinja tu. Jangan simpan-simpan. Kerana apa? Jika awak simpan, yang pertama, dia boleh ganggu awak punya kesihatan. Boleh sembelit dan sebagainya. Sakit perut. Okey, jadi buat apa kita simpan? Benda tu tak berguna. Baik kita buang. Okey, tengok gambar tu. Itu adalah usus. Yang atas tu ialah usus. Tinja tu yang berwarna coklat tu. Tinja ni dia akan melalui usus. Dia akan berpusing-pusing melalui usus. Dan akhirnya akan keluar melalui dubur. Kalau awak tak tahu dubur tu apa, try tanya mak ayah awak. Mak ayah awak tahu.